Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ke-7 akan membentangkan tajuk mengenai ideologi. Apakah itu ideologi? Ideologi berasal dari Inggeris iaitu idea yang bererti konsep, gagasan, pengertian, dasar dan cita-cita. Manakala perkataan logi yang dalam bahasa Yunani iaitu logos memiliki erti ilmu atau pengetahuan. Secara harfiah, ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan, idea, science of idea atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi juga adalah satu item yang membentuk keperluan mental dan jasmani individu yang membentuk sebuah masyarakat serta meliputi permasalahan politik, sosial, ekonomi dan perkara yang bersangkut paut dengan sejarah dan sosial geografi manusia. Modernisme dari sudut etimologi, ia berasal dari perkataan Latin iaitu modo yang bermaksud recently atau just now. Menurut Syamsul Amri 1995, modernisme dan moderniti merupakan dua komponen utama yang menjadi teras kepada proses modernisasi. Moderniti adalah asas material kepada modernisasi, manakala modernisme merupakan gagasan ideologika yang mengiringi fenomena modernisasi. Maksud modernisasi disebut sebagai proses sosial yang membawa perubahan terhadap politik, ekonomi dan ideologi. Perkembangan modernisme bermula dengan rasa tidak puas hati dan kemarahan golongan intelektual barat yang akhirnya memberi ruang kepada kelahiran zaman Renaissance, pencerahan iaitu Enlightenment dan modernisme. Modernisme adalah aliran pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Tokoh utama ialah Immanuel Kant di Jerman, John Locke dan David Hume Britain. Modernisme lahir daripada ideologi sekularisme pada zaman Renaissance yang merupakan gerakan penentangan terhadap agama. Pada zaman ini, penekanan diberikan terhadap kepentingan akal fikiran yang rasional dalam menentukan suatu kebenaran. Kaedah ilmu moden seperti saintifik, empirical, rasional dan logik muncul disebabkan keyakinan baru tentang kebolehan manusia untuk mencipta suatu kehidupan yang lebih baik di dunia dan pembawaan suatu budaya yang baru. Kejayaan sains diagungkan dan ciri-ciri lama seperti yang terdapat di dalam masyarakat medieval yang berteraskan kepada keagamaan ditinggalkan. Aliran ini berkembang pada abad ke-18 iaitu zaman pencerahan Enlightenment dan berterusan sehingga abad ke-20 disebabkan kejayaan sains dan ahli falsafah baru seperti Bertrand Russell dan Karl Popper yang membawa aliran modernisme dan positivisme, logik dan seumpamanya. Gerakan Enlightenment dilancarkan oleh Karl Marx yang mendukung falsafah rasionalisme dan nilai kebebasan serta kebolehan manusia. Penekanan terhadap akal fikiran rasional dalam menentukan kebenaran mencipta suatu kejayaan atas dasar kemanusiaan iaitu humanisme, bukannya keagamaan. Matlamat utama adalah untuk mengajar kesenangan duniawi, pengabaian moral dan menolak tanggungjawab manusia kepada Tuhan. Asas modernisme yang pertama adalah manusia sebagai pusat iaitu center dunia. Individu memiliki keistimewaan dan potensi diri yang dapat membentuk dan menentu arah mengikut acuan dan potensi diri sendiri. Yang kedua, subjek dimiliki alam fenomena, nature dan alam nomena intelligible. Manusia bebas menentukan pendirian bagi menghasilkan buah fikiran untuk merubah sesuatu keadaan. Yang ketiga, pendewaan akal fikiran dan pembebasan dari keagamaan. Asas kepada kewujudan budaya kehidupan baru seperti penghapusan ikatan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, emansipasi wanita iaitu membebaskan wanita dari tradisi sebagai ibu dan isteri.
kita pergi kepada relativisme. Apa itu relativisme? Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, relativisme ini ialah suatu kefahaman bahawa kebenaran nilai moral dan sebagainya tidak semestinya mutlak, tetapi mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan. Relativisme berasal dari kata Latin iaitu relativus yang bermaksud relatif. Secara umum, relativisme berpendapat bahawa perbezaan manusia, budaya, etika, moral dan agama bukanlah perbezaan dalam hakikat, melainkan perbezaan disebabkan faktor-faktor luaran. Relativisme juga berpendapat bahawa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah bergantung kepada individu itu sendiri dan budaya masyarakat sekelilingnya. Perbezaan relativisme dengan agama Islam. Dari aspek budaya, relativisme budaya adalah pandangan yang menyatakan bahawa semua keyakinan, adat istiadat dan etika bersifat relatif bagi seseorang individu. Dari aspek etika dan moral, relativisme etika atau moral menyatakan bahawa prinsip-prinsip etika harus didefinisikan mengikut tempat, waktu dalam sejarah, tradisi masyarakat dan pendapat peribadi. Akhir sekali, dari sudut agama, relativisme agama menyebabkan umatnya yang beragama berasa ragu terhadap kebenaran agamanya. Menurut pandangan agama Islam, budaya adalah merupakan adab atau etika yang berlaku dalam kehidupan Muslim pada umumnya. Dari sudut agama Islam pula, etika atau moral lebih merujuk kepada akhlak dan sifat yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan agama Islam, iaitu agama Islam sentiasa meyakinkan penganutnya dengan membuktikan kebenaran agamanya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Saya akan menerangkan perbezaan modernisme dan pasca moden. Pertama, modernisme menggunakan sains sebagai penyelesaian kepada suatu masalah, sedangkan pasca modernisme tidak meletakkan sains sebagai satu-satunya penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Ianya juga boleh dipengaruhi oleh faktor lain seperti psikologi dan sosiologi dalam menyelesaikan permasalahan. Kedua, modernisme mementingkan kepada pergunaan akal yang logik dan rasional, manakala pasca modernisme pula tidak hanya tertaluk kepada itu. Pasca modernisme turut dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi yang mana kedua-duanya bukanlah rasional. Ketiga, modernisme masih lagi mengikuti budaya tradisional, manakala pasca modernisme budayanya lebih liberal dan lebih bebas serta terbuka. Keempat, dalam modernisme terdapat sentralisasi di mana meletakkan sepenuhnya kekuasaan kepada pemerintahan pusat, manakala pasca modernisme pula ialah desentralisasi, iaitu tidak meletakkan sepenuhnya kekuasaan kepada kerajaan pusat tetapi mengagihkan kuasa kepada wilayah-wilayah yang lebih kecil. Isu semasa tentang Islam liberal. Beberapa menteri Muslim dan sebuah NGO Muslim iaitu Sisters in Islam telah menyokong penubuhan Suruhanjaya antara agama-agama yang mendesak agar diberikan hak kebebasan murtad untuk penganut Islam di Malaysia. Menurut laporan, kes Nina Joy atau nama asalnya ialah Azlina Jailani, golongan Islam liberal di Malaysia antara yang mendesak agar penganut Islam diberikan hak untuk murtad dari Islam tanpa sebarang tindakan undang-undang dan tanpa tertakluk dengan keputusan mahkamah syariah. Bagi kelompok Islam liberal ini, mereka berhujah bahawa hak untuk murtad menurut mereka adalah kebebasan beragama seperti yang diakui oleh Al-Quran. Mereka menyalah tafsirkan ayat Allah yang berbunyi, tiada paksaan dalam agama. Surah kedua ayat 256. Menurut tafsiran ulama tafsir yang muktabar, ayat di atas hanyalah terpakai bagi orang bukan Islam, yakni mereka tidak harus dipaksa untuk menganut Islam kecuali dengan kerelaan sendiri.
Manakala bagi penganut Islam, mereka wajib beramal dengan segala tuntutan Islam, termasuklah tuntutan memelihara akidah dan iman. Mereka bukan sahaja menyifatkan pemikiran di bawah mereka lebih terbuka, bahkan secara proaktif ingin membebaskan umat Islam daripada pandangan agama yang dikatakan jumud. Kesimpulan, ideologi membentuk supaya manusia untuk berfikir berlandaskan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, ideologi adalah satu bentuk pemikiran yang sebenarnya tidak sempurna yang mempunyai pelbagai masalah yang perlu dihadapi, iaitu keterbatasan manusia dalam berfikir. Sekian dari kami, terima kasih.